Majlis kepada YB kawasan, berlambak lagi tempat-tempat hampa semua ni. Ada rakyat tempatan yang berniaga daripada kaum lain selain daripada bangsa Melayu tidak diambil tindakan. Kita pernah bawa pergi, macam saya katakan tadi, pengarah perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang pergi. Majlis ini dilantik untuk mewakili rakyat, untuk berbincang, menjadi orang perantaraan antara rakyat dengan kerajaan. Kenapa tidak berunding? Kenapa tidak tangguhkan perobohan? Kenapa tidak turun jumpa peniaga? Ini tugas ahli majlis yang dibayar oleh kerajaan menggunakan duit rakyat. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Ahli majlis tidak ada kuasa dalam bandaraya. Jangan buat cerita kartun, tuan-tuan. Jangan buat cerita kartun kepada ahli-ahli majlis ini semua. Mereka ini diberi kuasa dalam bandaraya. Mereka ini adalah penggubal dasar kerajaan tempatan. Mereka tidak ada kuasa. Ahli majlis tidak ada kuasa. Siapa ada kuasa? Ahli majlis tidak boleh bantu melibatkan urusan peniaga, urusan penjajah. Siapa ada kuasa? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang berlaku. Saya nak bagi tahu, peniaga-peniaga ini berjumpa dengan YB tidak ada kuasa. Peniaga-peniaga ini berjumpa dengan ahli-ahli majlis, hubungi ahli-ahli majlis. Ahli-ahli majlis mengatakan mereka tidak ada kuasa. YB tidak ada kuasa, ahli majlis tidak ada kuasa. Siapa ada kuasa? Ini bodoh punya manusia ni, kita blok dia terus. Saya bagi tahu sekali lagi, pendatang haram tak payah masuk campur, ini melibatkan urusan negara. Moderator terus blok saja pendatang haram. Ahli majlis tidak ada kuasa, YB tidak ada kuasa. Siapa yang ada kuasa untuk membantu dan untuk menolong rakyat? Ini tuan-tuan, ini yang berlaku. Ini yang berlaku tuan-tuan. Okey, ini saya bagi tahu di lapangan. YB telah dihubungi, ahli majlis telah dihubungi. Peniaga telah pergi ke pejabat YB, tidak dapat jumpa YB. Peniaga telah panggil ahli majlis turun ke lapangan, ke tempat mereka berniaga. Tidak ada seorang ahli majlis pun. Mereka telah hubungi ahli majlis Melayu, mereka telah hubungi ahli majlis India. Sekejap lagi mereka akan hubungi ahli majlis daripada China pula. Kita tengok siapa yang akan datang membantu. Memang betul permis-permis ini tidak ada lesen. Tetapi tuan-tuan, puan-puan yang ada dalam ni, saya nak bagi tahu, saya pernah bawa pengarah perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang pergi ke tempat perniagaan di Paya Terubung Pulau Pinang, berniaga di atas jalan raya, potong ayam di atas jambatan di atas jalan raya, bawa pergi pengarah turun pergi tengok. Tetapi tidak boleh diambil sebarang tindakan. Adakah setengah-setengah tempat-tempat perniagaan ini kebal daripada tindakan undang-undang? Adakah mereka ini kebal daripada sebarang penguatkuasaan undang-undang? Adakah mereka ini tidak boleh diambil tindakan walaupun kita bawa pengarah perlesenan turun ke tempat tersebut? Tetapi apabila kena kepada peniaga-peniaga Melayu, kena kepada peniaga-peniaga di kalangan bangsa Melayu, kenapa boleh diambil tindakan ini tuan-tuan? Sedangkan mereka dah berniaga berbelas-belas tahun kawasan itu. Kenapa tidak memberikan lesen sementara kepada mereka? Kenapa nak hantar, nak pergi buat perobohan kepada permis-permis mereka? Mereka nak berniaga di mana? Dalam keadaan sekolah nak buka, rakyat perlukan pendapatan. Dalam keadaan rakyat tidak boleh keluarkan KWSP pun rakyat dah bising. Ini kan pula perniagaan mereka yang menjana pendapatan untuk membantu keluarga, untuk membantu anak-anak mereka. Ini nak dihentikan tuan-tuan. Apa nak berlaku sekarang ini? Moderator, blok saja bangsat-bangsat yang ada dalam ni, blok saja. Ini kita nak cakap bukan saya sentuhkan melibatkan pendatang haram.
kita sentuh melibatkan sistem pelaksanaan terhadap rakyat tempatan. Tetapi bangsa haram, pendatang haram ini semua tidak faham. Sebab apa? Mereka ini adalah penceroboh. Sebab tu saya bagi tahu sekarang ini, negara kita dijajah oleh pendatang-pendatang haram. Negara kita dijajah oleh pelarian-pelarian haram. Negara kita dijajah oleh warga-warga asing yang memperkudakan dan mengkaldaikan lesen-lesen rakyat tempatan. Mereka ini lagi selesa berniaga dalam negara kita. Mereka ini lagi bebas berniaga dalam negara kita. Berbanding dengan rakyat-rakyat tempatan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Penguatkuasaan akan kena kepada rakyat-rakyat tempatan. Penguatkuasaan akan kena kepada rakyat Malaysia. Pendatang-pendatang haram ini akan terlepas. Siapa yang lagi bebas, tuan-tuan? Ini bangsat punya pendatang haram, saya bagi tahu betul-betul, tuan-tuan. Kebangsatan ini adalah pendatang haram. Saya bagi tahu betul-betul. Dia orang suka, dia orang masuk dalam live kita. Dia orang tak suka, dia orang pergi keluar. Saya tidak akan bertolak ansur dengan pendatang-pendatang haram ini. Mereka ini tidak ada identiti. Tetapi mereka ini hidup bebas dalam negara kita, merompak hasil negara kita, merompak ekonomi negara kita. Rakyat tempatan, peniaga-peniaga tempatan sekarang ini nak ditindas. Ini yang berlaku. Kita tunggu esok, tuan-tuan. Kita tunggu esok pagi. Adakah Majlis Bandaraya Pulau Pinang akan hantar penguat kuasa untuk merobohkan permis-permis, merobohkan gerai-gerai rakyat tempatan di Batu Ferringhi, Pulau Pinang? Permis-permis ni, peniaga-peniaga tepi jalan ni tidak ada lesen. Mereka telah berniaga berbelas-belas tahun sebelum kerajaan negeri sekarang. Mereka dah berniaga di situ. Kalau tidak ada lesen, kerajaan perlu selesaikan melibatkan lesen sementara. Dan saya nak bagi tahu kepada ahli-ahli majlis, kepada YB-YB kawasan, berlambak lagi tempat-tempat hampa semua ni, ada rakyat tempatan yang berniaga daripada kaum lain selain daripada bangsa Melayu, tidak diambil tindakan. Kita pernah bawa pergi, macam saya katakan tadi, pengarah perlesenan Majlis Bandaraya Pulau Pinang pergi tengok di Paya Terubung. Walaupun tempat tu tidak boleh berniaga, walaupun hampa berniaga di atas jalan raya, mustahil ada lesen berniaga di atas jalan raya, mustahil berniaga ayam, ikan di atas jalan raya, di atas jambatan dekat Paya Terubung itu boleh ada lesen, tetapi tidak boleh diambil sebarang tindakan. Adakah ini kebal? Tetapi bila melibatkan tempat-tempat perniagaan bangsa Melayu, senang-senang saja tindakan perobohan, hentikan perniagaan dalam masa sekarang ini. Ini saya nak bagi tahu kepada Perdana Menteri Malaysia. Perlu lihat isu ni. Nak bagi tahu kepada KPKT, nak bagi tahu kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Ngakomeng, lihat isu ini. Kepada Exco Bandaraya Jagdeep Singh, Exco Kerajaan Tempatan, jangan bagi masalah kepada peniaga-peniaga di kalangan bangsa Melayu khususnya. Jangan bagi masalah. Berlambak lagi kawasan-kawasan, kamu tidak ambil tindakan. Kita boleh bongkarkan, setiap hari kita boleh turun di lapangan, kita boleh bongkarkan bahawa di tempat-tempat selain daripada bangsa Melayu berniaga, kamu tidak ambil tindakan. Ramai lagi peniaga-peniaga berniaga di atas jalan raya, kamu tidak ambil tindakan. Ramai lagi peniaga-peniaga selain daripada bangsa Melayu berniaga menghalang lalu lintas, kamu tidak ambil tindakan. Ini tindakan-tindakan double standard Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Ini adalah tindakan-tindakan double standard. Ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang kalau tidak boleh menghalang perobohan ini. Ini yang saya nak bagi tahu kepada rakyat. Kenapa berlaku begini? Kenapa tindakan ini berlaku? Kenapa tindakan ini berlaku? Ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu perkara ini sebab tidak boleh ambil tanggungjawab untuk pertahankan rakyat. Ahli majlis tidak ada kuasa. Ini satu melawak, ini satu pelawak yang nak bagi tahu kepada rakyat seolah-olah ahli majlis tidak ada kuasa. Mereka nak turun meroboh. Betul, kedai-kedai rokok seluduk daripada kalangan warga asing, daripada kalangan orang-orang Aceh berlambak. Hampa tak ambil tindakan. Yang hampa nampak adalah peniaga-peniaga Melayu. Ini Perdana Menteri ke-10 bagi tahu, kita bukan sahaja nak mempertahankan rakyat, tetapi kita juga nak mempertahankan peniaga-peniaga marhin. Sekarang ini apa yang berlaku? Sekarang ini perobohan-perobohan kedai sedang galak dilakukan oleh PBT. Kita buat laporan, kita dedah, kita bongkar isu melibatkan pendatang haram menjajah ekonomi. Tetapi mereka mengambil tindakan kepada warga-warga Malaysia, rakyat-rakyat tempatan yang berniaga sekarang ini. Ini yang kita bagi tahu, tuan-tuan. Ini yang kita bagi tahu. Pendatang haram tidak perlu bagi nasihat, kita blok saja. Pendatang haram tak payah perlu nasihat kita, tak payah cakap baik-baik dengan kita akan blok. Masuk secara haram, berniaga secara haram, hidup secara haram, buat kerja secara haram, semua secara haram dalam negara kita. Ada hati mereka menasihati kita, tak payah. Suruh mereka pergi ubah mula status mereka daripada pendatang haram, kena jadi sebagai manusia yang masuk mengikut undang-undang negara. Baru kita akan layan. Okey tuan-tuan, saya akan end live 4.30, saya akan end live. Sebab
saya akan pergi berunding, saya akan pergi berjumpa salah seorang exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada hari ini pukul 5 petang. Saya akan cuba membantu peniaga. Saya cuma nak bagi tahu kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang, kita akan mempertahankan peniaga-peniaga di Pulau Pinang ini, tidak kira daripada kalangan Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah, Sarawak. Kita akan tetap mempertahankan rakyat Malaysia yang dizalimi oleh pihak berkuasa tempatan. Kita akan pertahankan. Pada hari ini, isu ini pada ketika ini adalah isu melibatkan bangsat pendatang haram ni, saya beritahu betul-betul. Saya abang betul-betul. Saya tidak boleh berunding dengan pendatang haram. Ini saya bagi tahu betul-betul, tuan-tuan. Boleh rekodkan apakah bangsatnya pendatang haram ini, saya tidak akan bercakap. Saya tidak akan cakap. Kalau saya serbu kedai dia orang, saya akan pastikan kedai dia orang ini ditutup. Saya cuma nak bagi tahu di sini, kita akan pertahankan. Esok kita akan pertahankan peniaga-peniaga di Batu Ferringhi. Mana-mana rakyat, mana-mana peniaga yang kamu juga adalah peniaga-peniaga di tepi-tepi jalan, adalah peniaga-peniaga kecil, esok boleh turun, esok pagi boleh turun di Batu Ferringhi memberi solidariti kepada peniaga-peniaga. Kita minta mana-mana persatuan turun beri sokongan, turun beri solidariti, bagi tahu kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang ketika ini, saat ini, pada masa ini tidak sesuai perobohan. Batuk-batuk pun tak apa. Tak payah bagi nasihat. Terima kasih. Piduk luak. Saya beritahu betul. Kita akan tegas. Tak payah bagi nasihat, buat-buat bodoh dalam ni, tak payah. Kita cakap, hampa tak boleh faham, hampa ni memang tuli, pekak, buta. Memang kita tidak akan berundi dengan pendatang haram. Lebih baik tak payah masuk dalam live kita. Saya abang tak payah masuk. Moderator hanya blok saja pendatang-pendatang haram ni semua. Saya tidak akan cakap baik-baik. Bagi saya, mereka ini adalah pendatang haram yang tidak harus kita bercakap elok-elok dengan dia orang. Dia orang bukan manusia, dia orang pun tidak ada dokumen untuk kita bercakap. Kalau dia orang mati pun kita tak tahu nak pergi tanam di mana. Sebarang dokumen pun dia orang tak ada. Okey? Esok kita minta rakan-rakan NGO yang ada berdekatan, individu-individu yang ada berdekatan, peniaga-peniaga yang ada berdekatan dengan Petronas Batu Ferringhi, tolong turun ramai-ramai support peniaga ini. Support peniaga kita. Mungkin pada hari ini, pada ketika ini, pada saat ini, mereka ini kena zalim. Tempat perniagaan mereka nak diroboh. Mereka nak dihentikan perniagaan. Esok mungkin tempat kita pula. Kita perlu tunjuk solidariti, sokongan. Kita perlu desak Majlis Bandaraya Pulau Pinang untuk tidak laksanakan perobohan, untuk tidak laksanakan sita.